Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Awani 745. Ayo kita saksikan tajuk utama untuk malam ini. Jaga-jaga warga Pantai Timur dan Johor. Ramalan awal banjir mulai Jumaat. 1.4 bilion ringgit nilai keseluruhan bantuan banjir keluarga Malaysia. Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara PRABN mengeluarkan ramalan awal banjir di Kelantan dan Terengganu bermula 31 Disember, manakala di Pahang dan Johor mulai 1 Januari. PRABN di bawah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS mengeluarkan ramalan itu berikutan amaran hujan berterusan peringkat waspada dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia pada Selasa. Menurut pemakluman yang disiarkan di laman sesawang Public Info Banjir, daerah di Pahang yang diramal dilanda banjir adalah Maran, Temerloh, Jerantut dan kawasan sekitar Kuantan, Sungai Lembing serta Rompin, manakala di Johor pula di Mersing serta kawasan sekitarnya. Di Kelantan, kawasan diramal banjir adalah Gua Musang, Kuala Kerai, Jeli, Tanah Merah, Macang dan kawasan sekitar Tanah Merah iaitu Jenok dan juga Pasir Mas iaitu Rantau Panjang serta kawasan sekitar. Selain itu, banjir juga diramal di Terengganu melibatkan Besut, Hulu Terengganu dan Dungun serta kawasan sekitar daerah-daerah berkenaan. Yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menasihati rakyat khususnya di negeri-negeri Pantai Timur, Johor dan Sabah bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan banjir besar akibat hujan lebat yang berterusan. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Indra Ahmad Fadil Samsudin menerusi kenyataan memaklumkan titah itu susulan amaran tahap waspada iaitu kuning, iaitu hujan berterusan yang akan dialami di beberapa daerah di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor dan Sabah sepanjang minggu ini hingga 2 Januari 2022 yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Seri Paduka Baginda turut menasihati rakyat khususnya di kawasan berisiko dilanda banjir agar lebih peka terhadap ramalan dan amaran yang telah dikeluarkan serta sentiasa berwaspada bagi mendepani isu banjir akibat hujan lebat yang berterusan. Pada masa sama, Al-Sultan Abdullah meminta rakyat mematuhi semua arahan panduan yang dikeluarkan pihak berkuasa tempatan termasuk jika dikehendaki berpindah dari kediaman masing-masing demi keselamatan diri dan ahli keluarga. Seri Paduka Baginda juga menasihati pihak agensi kerajaan berkaitan serta pihak berkuasa tempatan tidak leka dan proaktif dalam memastikan kesiapsiagaan, koordinasi serta penyelarasan pengurusan di tahap terbaik bagi menghadapi gelombang kedua banjir. Seri Paduka Baginda menzahirkan harapan dan keyakinan bahawa menerusi persediaan awal dengan disusuli tindakan yang terancang, operasi-operasi menyelamat dan menyampaikan bantuan kepada mangsa banjir yang terperangkap, khususnya mereka yang berada di kawasan kepadatan yang tinggi dan juga pedalaman dapat dilaksanakan dengan pantas dan berkesan. Selain di Pekan Bentong, Janda Baik juga adalah antara kawasan yang terjejas teruk akibat bah yang melanda negeri itu pada Sabtu lalu. Selain kemusnahan harta benda, ada rumah yang musnah akibat dilanggar puing, manakala 2 jambatan utama dan 5 jambatan kecil yang menghubungkan penduduk di kampung itu juga runtuh akibat arus deras. Untuk perkembangannya, kita bersama dengan Faris Azman yang ketika ini berada di Janda Baik. Faris, teruskan dengan laporan anda. Baik, terima kasih Zul. Ya, sebelum ni kami berada di Bentong untuk melihat bagaimana pasca banjir, bagaimana proses pembersihan yang dilakukan oleh penduduk di sekitar kawasan daerah Bentong sudah tentu belum lagi selesai dan ia akan mengambil masa yang agak lama. Dan kemudian kami terus ke Janda Baik, antara kawasan yang terjejas teruk seperti mana dikatakan oleh penduduk pada Sabtu lalu pada jam 9 malam adalah detik yang tidak akan dilupakan penduduk. Seperti yang anda katakan, ya betul. Terdapat 2 jabatan utama yang runtuh dan terputus, tetapi ketika ini telah pun disambung semula dengan inisiatif penduduk sendiri meletakkan tanah, mendapan tanah dan memendapkan tanah itu agar boleh dilalui kenderaan. Dan 5 lagi jabatan kecil yang menghubungkan di antara kawasan terutama ini di Pulau Santap, iaitu kawasan yang terjejas teruk akibat bah yang melanda. Bukan hanya jambatan kecil saja runtuh sebenarnya Zul, malah kalau kita katakan jalan tar juga telah pun beralih dan ada jalan-jalan yang juga telah pun kita katakan rosak teruk akibat bah yang telah pun melanda pada Sabtu lalu. Dan apa yang lebih teruk,
terdapat 2 gelombang yang berlaku apa yang dikatakan oleh penduduk. Pada awalnya air naik dan selepas itu surut. Kemudian gelombang kedua adalah gelombang yang memusnahkan hampir beberapa kawasan. Dan saya sempat bertemu dengan penduduk. Bayangkan mereka keluar apabila air paras pinggang dan apabila pulang kembali air dah surut, melihat lantainya tiada, perabotnya hilang, dihanyutkan oleh arus yang deras. Malah ada sebuah kenderaan, boleh saya katakan kenderaan itu telah pun remuk akibat hentaman daripada puing yang dihanyutkan daripada sungai-sungai berhampiran. Di sini terdapat Sungai Kuali dan juga Sungai Lampin. Dan juga apa yang lebih meragukan ataupun yang lebih dikhawatirkan boleh mengakibatkan keadaan lebih buruk berlaku apabila terdapat juga chalet-chalet. Sebelum ini sungainya mungkin dalam sedikit, tetapi ketika ini hampir sama levelnya di antara sungai dan juga tebing chalet berhampiran di Pulau Santap. Jadi rata-rata penduduk di kawasan ini mahukan pemerhatian atau perhatian yang lebih fokus daripada pihak yang berwajib, terutamanya keadaan di sungai, begitu juga jambatan. Ada beberapa jambatan ini juga ada konkrit. Jambatan itu telah runtuh dan kemungkinan kalau kita katakan hujan yang tidak berhenti dalam tempoh 2 hari saja, kemungkinan perkara yang sama berlaku pada Sabtu lalu boleh berlaku sekali lagi di kawasan Pulau Santap ataupun di kawasan Janda Baik ini. Pada masa yang sama mereka mahukan bantuan-bantuan. Sukarelawan ada, NGO ada, Zul, tetapi mereka mahukan mungkin perhatian yang penuh di kawasan Janda Baik kerana kawasan ini mungkin agak jauh sedikit daripada Pekan Bentong. Jadi mereka mahukan agar dapat bangkit semula di kawasan Janda Baik ini. Terima kasih Faris Azman membawakan laporan dari Janda Baik di situ. Katanya besok akan ke Karak. Kita beralih ke berita seterusnya di mana Protect Health Corporation Sdn Bhd bakal meningkatkan kapasiti pemberian dos penggalak vaksin COVID-19 kepada 300,000 dos sehari sebelum penghujung Januari 2022. Ketua Pegawai Eksekutif Protect Health, Datuk Dr. Anas Alam Faizi berkata, peningkatan dos itu dibuat susulan keputusan kerajaan untuk memendekkan sela masa dos penggalak dari 6 bulan kepada 3 bulan. Protect Health telah mula memberikan dos penggalak sejak pertengahan bulan Oktober lagi selepas pengumuman daripada Kementerian Kesihatan, dan kita telah meningkatkan kapasiti pemberian dos penggalak setiap minggu, dan alhamdulillah pada minggu ini kapasiti bersama Protect Health dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia adalah sebanyak lebih daripada 200,000 dos sehari. Maksudnya kita boleh memberikan lebih daripada 200,000 dos sehari daripada semua fasiliti KKM dan juga fasiliti yang berdaftar di bawah Protect Health. Appointment temujanji akan diberikan berdasarkan prioriti dan risiko. Maksudnya yang lebih berusia akan dapat appointment dahulu. Namun begitu, bagi mereka yang layak, maksudnya memenuhi kriteria 3 bulan tersebut, tetapi belum mendapat temujanji, kita jemput semua boleh rujuk laman web Protect Health dan kemudian mencari PPV terdekat dan hubungi PPV tersebut untuk menjadi sebagai senarai penerima menunggu vaksin. Dan apabila ada vaksin, PPV tersebut akan menghubungi penerima vaksin untuk mendapatkan dos penggalak mereka. Banduan yang meluluskan diri dari Mahkamah Magistrate Tangkak Long Tiger dipercayai dalam perjalanan melarikan diri ke negara jiran sebelum diberkas di Jalan Kuala Ketil, Sungai Petani, Kedah kira-kira pada petang Selasa, di mana Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Han Maidin Piche berkata Long Tiger atau nama sebenarnya Abdul Hamim Abdul Hamid, 33 tahun, turut dibantu oleh 2 individu lain. Hasil siasatan jalankan dan seluruh siasat susulan di antara jam lebih kurang 7.25 malam hingga 29 Disember jam lebih kurang 3 pagi, pihak polis telah membuat 2 lagi tangkapan ke atas 2 lelaki Melayu di Batu Pahat, Johor yang dipercayai bersekongkol dengan suspek. Suspek yang ditangkap ini berumur 36 tahun dan 38 tahun, dan salah seorang suspek yang ditangkap ini mempunyai rekod lampau jenayah dan dadah.
Jelas Ayub Khan, kedua-dua suspek itu dipercayai membantu suspek dengan memotong gari tangannya selain membeli kad SIM sebelum melarikan diri ke utara negara. Pihaknya turut mempercayai Long Tiger cuba keluar dari negara ini. Pada Selasa, Long Tiger ditahan ketika menyembunyikan diri di sebuah rumah di Jalan Kuala Ketil. Polis suruh menahan individu berusia 46 tahun yang turut berada di dalam rumah tersebut. Dan hari ini Long Tiger bersama dengan 3 individu dipercayai rakan subahatnya direman 4 hari oleh Mahkamah Magistrate Tangkak. Perintah tahanan reman terhadap keempat-empat mereka dikeluarkan Magistrate Analia Kamarudin. Reman ke atas Abdul Hamid 32 tahun dibuat bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 223, 224 Kanun Keseksaan. Manakala 3 lagi rakan subahatnya disiasat mengikut Seksyen 216 Kanun yang sama kerana menyembunyikan tahanan. Long Tiger ditahan di Sungai Petani petang semalam. Sebelum ini dia jadi buruan polis selepas meloloskan diri dari tahanan sejak 15 Disember lalu. Sementara 3 rakan subahannya itu masing-masing difahamkan telah ditahan di Sungai Petani Kedah serta Yong Peng dan Batu Pahat di Johor menerusi satu operasi khas yang dijalankan pada Selasa. Long Tiger sedang dalam proses perbicaraan di Mahkamah Magistrate Tangkak terhadap Seksyen 388 Kanun Keseksaan yang dihadapinya. Dalam kejadian kira-kira jam 11.55 pagi itu, suspek telah dikesan lolos menggunakan pintu hadapan kompleks mahkamah berkenaan dalam keadaan tangannya bergari. Selain itu, 2 daripada 4 anggota polis yang ditahan sebelum ini selepas dipercayai terbabit secara langsung sehingga suspek berjaya melarikan diri turut ditahan kerja. Untuk rekod, selain Seksyen 388 Kanun Keseksaan kerana pemerasan, tertuduh juga masih berdepan 2 perbicaraan di bawah Seksyen 376 Kanun Keseksaan kerana merogol dan Seksyen 506 Kanun yang sama kerana mengugut dan mengurung bekas pekerjanya. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan kewujudan sekolah vernacular serta penggunaan bahasa Mandarin dan Tamil sebagai bahasa perantaraan utama di sekolah terbabit tidak bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali membuat keputusan itu selepas menolak saman yang dikemukakan Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS, Majlis Pembangunan Pendidikan Islam Malaysia dan juga Gabungan Persatuan Penulis Nasional. Ketiga-tiga pertubuhan itu memohon untuk mendapatkan pengisytiharan bahawa Seksyen 2, 17 dan 28 dalam Akta Pendidikan 1996 yang membenarkan penggunaan 2 bahasa terbabit di sekolah vernacular adalah bercanggah dengan peruntukan 152 dalam kurungan 1A Perlembagaan. Muhammad Nazlan dalam penghakimannya berkata penggunaan bahasa selain bahasa Malaysia tidak bertentangan dengan perlembagaan kerana sekolah vernacular bukanlah satu badan statutory yang wajib menggunakan bahasa kebangsaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ihsan Dahya dan ini Sinar Awani. Kita saksikan fokus utama waktu ini. Amaran hujan lebat berterusan, ramalan awal banjir di beberapa negeri. Bantuan banjir keluarga Malaysia cecah 1.4 bilion ringgit. Pengurusan sampah banjir, pihak berwajib kata aset digerakkan tapi penduduk ada cerita sebenar. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dan juga daerah diarah meningkatkan kesiapsiagaan susulan amaran hujan lebat berpanjangan yang dikeluarkan Met Malaysia. Arahan itu dikeluarkan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA yang turut melibatkan beberapa agensi-agensi berkepentingan yang lain. Polis Diraja Malaysia PDRM selaku Komander Pos Kawalan Tempat Kejadian PKTK perlu menyelaras persediaan menghadapi banjir yang dijangka berlaku bersama semua agensi responden yang terlibat. Berikutan banjir yang dilaporkan telah mula berlaku di daerah Sipitang, Sabah, semua agensi responden di Sabah turut diarah bersiap siaga untuk bertindak dan membuka PKTK. Selain itu, NADMA memaklumkan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS turut mengeluarkan amaran banjir melibatkan 4 buah negeri. Pertama, negeri Kelantan bermula 31 Disember 2021 jam 8 malam di lembangan Sungai Kelantan melibatkan daerah Gua Musang, Kuala Kerai, Jeli, Tanah Merah dan Macang. Lembangan Sungai Golok melibatkan daerah Tanah Merah, Jenok dan Pasir Mas, Rantau Panjang serta kawasan-kawasan sekitarnya yang berisiko banjir. Kedua, negeri Terengganu bermula 31 Disember 2021 jam 8 malam di lembangan Sungai Besut melibatkan daerah Besut, lembangan Sungai Terengganu melibatkan Terengganu serta kawasan-kawasan sekitarnya yang berisiko banjir.
Ketiga, Negeri Pahang bermula 1 Januari 2022 jam 8 pagi di lembangan Sungai Pahang melibatkan daerah Maran, Temerloh dan Jerantut, lembangan Sungai Kuantan melibatkan daerah Kuantan, Sungai Lembing, lembangan Sungai Rompin melibatkan daerah Rompin serta kawasan-kawasan sekitarnya yang berisiko banjir. Keempat, Negeri Johor bermula 1 Januari 2022 jam 8 malam di lembangan Sungai Mersing melibatkan daerah Mersing serta kawasan-kawasan sekitarnya yang berisiko banjir. Justru Natma menasihati penduduk terutamanya di kawasan yang dijangka banjir untuk berwaspada dan peka dengan arahan pihak berkuasa. Perdana Menteri memaklumkan bantuan banjir keluarga Malaysia mencecah nilai keseluruhan 1.4 bilion ringgit. Datuk Seri Ismail Sabri dalam satu kenyataan turut berjanji kerajaan akan memastikan segala bantuan serta kemudahan kepada mangsa-mangsa banjir dilaksanakan secara komprehensif, berkesan dan juga menyeluruh. Ismail Sabri turut memaklumkan beberapa penambahbaikan bantuan wang ihsan atau BWI antaranya melibatkan bantuan wang tunai RM1,000 kepada setiap ketua isi rumah atau yang terjejas akibat banjir. Selain itu, BWI akan disalurkan kepada semua yang terkesan termasuk kepada mereka yang tidak berpindah ke pusat pemindahan sementara atau PPS sementara. Mangsa-mangsa yang terjejas akibat banjir boleh menuntut BWI setiap kali bencana menimpa berbanding sebelum ini hanya sekali sahaja semasa berlakunya monsun Timur Laut. Perdana Menteri turut memaklumkan bantuan RM10,000 kepada waris mangsa yang meninggal dunia. Baik, seterusnya, ahli-ahli Parlimen Pembangkang menuntut kerajaan membentuk Suruhanjaya khas menyiasat pengurusan banjir dan laporannya mesti dibentangkan di Parlimen dan kesan itu dikemukakan oleh 77 ahli Parlimen Pembangkang terdiri daripada Pakatan Harapan PH, Muda dan Warisan menerusi satu kenyataan media hari ini. Menurut kenyataan itu, memandangkan situasi banjir telah surut di kebanyakan tempat, perlu ada bedah siasat yang menyeluruh tentang apa yang salah dan penambahbaikan yang perlu dilaksanakan. Kumpulan ahli Parlimen Pembangkang berkenaan diketuai Datuk Seri Anwar Ibrahim turut berpandangan kerajaan perlu mengisytiharkan bencana banjir sebagai bencana negara. Mereka sangat duka cita dengan 46 nyawa yang terkorban akibat bencana banjir kali ini. Pada masa sama, kumpulan ahli Parlimen Pembangkang itu berpandangan kerajaan juga harus memulakan dasar pro-iklim seperti Pelan Penyesuaian Nasional, Pelan Pengurangan Risiko Bencana dan mendesak pendakwaan yang lebih tinggi bagi mereka yang menyumbang kepada perubahan iklim seperti penebangan hutan. Kerajaan turut digesa melibatkan semua pihak berkepentingan termasuk ahli pembangkang dan kumpulan masyarakat sivil untuk membangunkan pelan holistik bagi mengurangkan bencana. Tegas mereka, kerajaan perlu bertindak pantas. Kerja-kerja pembersihan pasca banjir di sekitar Hulu Langat akan mengambil masa kira-kira 2 minggu lagi. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari menjelaskan pembersihan di kawasan itu dilihat lebih susah akibat keadaan lumpur kering dan juga selut yang tebal. Untuk daerah Hulu Langat ini sebenarnya kita memang berdepan dengan situasi yang berbeza. Keadaan selut dan kawasan yang terkena tu begitu lebar. Wide. Jadi kita mensasarkan sebenarnya 2 minggu di sini. 2 minggu, kita lihat nanti selepas 2 minggu bagaimana progresnya. Sekarang progresnya dah sangat baik sebenarnya. Apabila kita sediakan transfer station yang banyak, kita sediakan waktu sengkang di mana waktu yang baik untuk lori-lori masuk. Ini semua dapat mempercepatkan proses pembersihan. So, our sasaran adalah 2 minggu. Tetapi saya turun sendiri tadi di rumah, banyak lagi rumah yang masih lagi digenangi lumpur. Jadi saya nak tengok juga kapasitinya macam mana 2 minggu ni. Saya dah telefon Federal, KPKT pun dah turun. Kita akan dapatkan lagi banyak lori untuk mengeluarkan sampah-sampah yang berlungguk. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan sumbangan pasca banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sungai Serai. Menurut Amiruddin, proses pembersihan sekitar Batu 10 hingga Batu 14 Hulu Langat berjalan dengan baik dengan hampir 60% sudah selesai. Peka dengan situasi banjir di Kem Batu 3, Temerloh yang menjejaskan warga Angkatan Tentera Malaysia ATM melibatkan kira-kira 400 anggota dan 700 ahli keluarga pada 20 Disember lalu. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Husin hari ini mengadakan lawatan kerja ke kem tersebut dan menyampaikan sumbangan kepada warga yang terjejas.
Antara sumbangan yang diberikan berbentuk keperluan kem iaitu mesin basuh dan pengering selain keperluan anggota berupa barangan elektrik antaranya peti sejuk atau periuk nasi serta perabot asas seperti katil dan tilam. Pada masa sama, beliau turut berkesempatan melawat beberapa rumah keluarga Angkatan Tentera RKAT dan instalasi teknikal yang terjejas. Kem Batu 3 dikelilingi Sungai Semantan dari arah barat ke timur dan berada di kawasan Teluk menyebabkan kawasan kem tersebut sering mengalami banjir. Sementara itu, kerja-kerja pembersihan juga sedang giat dilaksanakan bagi memulihkan semula kem. Terdahulu, sesi taklimat situasi banjir di kem tersebut dan op murni ATM di Negeri Pahang telah disampaikan oleh Panglima 4 Brigade Mechanized Brigadier General Datuk Zahari Muhammad Arifin. Manakala taklimat banjir di daerah Temerloh disampaikan Ketua Polis Daerah Temerloh, Assistant Commissioner Polis ACP Muhammad Azhar Muhammad Yusof. Pengurusan sampah banjir, penduduk ada cerita sebenar. Isu longgokkan sampah pukal antara perkara yang menjadi kegusaran mangsa banjir yang terpaksa berdepan dengan timbunan sampah di kawasan mereka. Pihak berwajib dakwa semua aset digerakkan bagi membantu bangsa memunggah segala barangan yang musnah. Benarkah realitinya begitu? Ikuti laporan wartawan Esrawani Hilmi Malik. Pengarah urusan KDEB Waste Management Ramli Muhammad Tahir menyatakan aset-aset KDEB digerakkan secara menyeluruh untuk operasi pembersihan. Sebenarnya kita telah letakkan contoh di Taman Senanding pada hari ini 48 lori roro KDEB yang kita letak. So kita telah berusaha keras daripada minggu lepas untuk kita bawa masuk sebanyak mungkin lori KDEB yang kita punya untuk kita bawa keluar semua sampah-sampah pasca banjir di kawasan ini. Tetapi kita mempunyai banyak masalah berdasarkan dengan masalah trafik, halangan, jalan sempit, ditambah lagi dengan kereta-kereta yang telah tenggelam melemas yang masih lagi menyempitkan kekalahan sini. Bila air dah surut pada hari Isnin, Selasa lepas, duduk balik kembali ke kawasan perumahan ini, mereka cuba untuk cuci barang, bawa keluar semua dan dia letakkan semua sampah-sampah di depan rumah mereka. Sebab KDEB akan gunakan jentera kita sendiri, kita terpaksa bawa hari ini 10 backhoe di kawasan ini sahaja. Kita collect, kita buang di transfer station yang dibenarkan oleh MPKJ di 2 kawasan dekat sini, di tanah reserve kubur di sebelah sini, tak jauh, dan lagi satu di tanah depan Stadium Batu 14 tu. Kemudian Majlis akan kumpulkan semua sampah akan dibuang di landfill proper di Semenyih contohnya. Sini. Pagi tadi kita letak 48 lori roro 7.5 tan. Dia masuk beratur dekat semua loro. Excavator ataupun backhoe ni semua dah siap, dia kutip dan dia masukkan. Cepat kita kutip dan kita buang. Nampak banyak reda je. Daripada seminggu kita buat kerja ni, hari ni yang kita nampak banyak redanya. Katanya lagi, bagi mempercepatkan proses pembersihan, jentera berat turut disewa daripada pihak swasta dan orang persendirian. Visual ini merupakan operasi pembersihan di Taman Sri Nanding, Hulu Langat. Apabila bertanyakan kepada penduduk pula, kebenaran mula terbongkar. Segala jentolak dan lori roro yang sedang membersihkan kawasan rumah mangsa sebenarnya adalah atas inisiatif penduduk sendiri. Bayaran sewa jentera dan lori hasil kutipan dana sesama mereka. Agak perlahan sebab dia bermula daripada pukul sampai pagi tadi sehingga sekarang baru sampai setakat tu je. Berbanding dengan sebelah sini yang kami sewa yang ada orang sponsor daripada belakang sana dah sampai sini dah dekat hampir pukul 4 sekarang kan. Itu je yang saya boleh cakap setakat ni lah. Bila kita dah tengok kawan-kawan pun dah semua ni selesai dia punya sampah sarat, kita cuba pakat-pakat kata kita buat bayaran pada Cina tu lah, kontraktor yang bawa lori tu lah. Bawa sampah ni buang mana betul. Tapi apa, duduk je lah buat. Air tak ada, api tak ada. Bawa ke mana? Dengan sampah keselut dengan sampai ke atas ni.
Bagi-bagi ada nanti kerja sedut, tapi sedut depan, sedut di sini tak sedut. Mana yang semua sana dah siap, sini tak juga siap. Macam mana? Ini buat kat depan-depan pasal menteri datang. Tempat orang besar-besar datang dibawa tempat yang cantik-cantik. Tempat kami ni. Ketika ramai yang masih berusaha bangkit, isu sampah pukal terus menghantui zon bencana. Pemilik roro swasta ambil peluang buat duit. Sampah di sini seterusnya membukit di tempat lain, termasuk zon penampan sungai jadi sasaran. Laporan Hilmi Malik, Esra Awani. Selepas ini, Syafiee jawab dakwaan warisan tersasar. Parti Muda pula sah didaftarkan. Baik, kembali dalam Sinar Awani. Dakwaan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Malalap, Datuk Peter Anthony, bahawa Parti Warisan tersasar dari perjuangan asal dengan melebarkan sayap ke Semenanjung adalah tidak benar. Jelas Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal, keputusan melebarkan sayap ke Semenanjung mendapat sokongan penuh seluruh ahli majlis tertinggi dan ahli parti. Dalam satu kenyataan, Ahli Parlimen Sempurna itu menjelaskan isu melebarkan sayap ke Semenanjung adalah bagi menawarkan satu lagi pilihan kepada semua pengundi di Malaysia. Beliau sifatkan jumlah keluar mengundi yang rendah ketika pilihan raya negeri PRN Melaka dan Sarawak menunjukkan pengundi mahukan pilihan parti yang lebih baik yang mampu membawa perubahan untuk kebaikan negara dan rakyat. Syafiee turut membidas kenyataan Peter yang berkata negeri patut ditadbir oleh parti politik setempat menurut negeri masing-masing. Namun, kenyataan ini tegas Syafiee jelas bercanggah dengan tindakannya untuk menyertai Gabungan Rakyat Sabah GRS. Ini kerana GRS diketuai oleh seorang ahli Parti Nasional Bersatu, maka katanya keputusan kerajaan GRS ditentukan oleh ketua partinya di peringkat nasional. Keputusan Peter untuk menubuhkan sebuah lagi parti pelbagai kaum yang bekerjasama dengan GRS, dakwa Syafiee, hanya akan memecah belahkan lagi rakyat Sabah dan masyarakat di pedalaman. Katanya lagi tindakan Adun Limbahau Datuk Juil Nuatim juga mendukacitakan kerana terpengaruh dengan Peter yang menyebabkannya mengambil keputusan tergesa-gesa. Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda secara rasminya telah mendapat kelulusan daripada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS untuk bergerak sebagai sebuah parti politik. Menurut Presidennya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, kelulusan itu diberikan sejak 23 Disember lalu. Muda ini adalah parti yang berkhidmat. Dan apabila kita ini parti yang berkhidmat, keutamaan adalah untuk berkhidmat kepada rakyat dan masyarakat. Kita tidak ingin krisis banjir itu ditenggelamkan dengan berita politik, iaitu pendaftaran muda. Sebab itu kita mengambil pendirian dan ketetapan untuk fokus dahulu. Kita pun berada di seluruh Malaysia untuk misi banjir dan untuk meringankan beban rakyat. Dan hanya mungkin seminggu selepas itu untuk kita maklumkan berita baik ini. Petugas Kesihatan Labuan mengambil langkah berjaga-jaga terhadap kemungkinan berlaku penularan COVID-19 dalam kalangan mereka yang baru kembali ke pulau itu selepas mengerjakan umrah. Pengarah Kesihatan Labuan Dr. Ismuni Buhari berkata, mereka yang baru kembali selepas mengerjakan umrah diwajibkan mengambil ujian mandatory PCR sebelum dibenarkan memasuki pulau berkenaan. Kerajaan Kelantan meningkatkan persiapan dan persediaan berdepan kemungkinan banjir gelombang kedua berdasarkan ramalan yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia. Timbalan Menteri Besar Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah berkata persediaan tahun ini diperkemaskan berdasarkan pengalaman yang berlaku di Selangor dan Pahang ketika ini. Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP menubuhkan 42 pasukan kesihatan mental dan sokongan psikologi bagi menangani masalah gangguan emosi dalam kalangan mangsa banjir di negeri itu. Pengarah Kesihatan Negeri Pahang Datuk Dr. Nur Azimi Yunus berkata, pasukan yang melibatkan doktor, kaunselor dan jururawat itu digerakkan ke setiap pusat pemindahan sementara PPS untuk menemui mangsa banjir dan membuat intervensi jika perlu. Dapatkan akhbar Sinar Harian esok dengan tajuk muka depan, kertas siasatan perlu dibuka. 6 kolam takungan banjir di Kuala Lumpur ditukar jadi projek pembangunan.
Baik, dan akhir sekali kita ke laporan sukan. Majlis Olimpik Malaysia dalam program Nadi Khas mengesahkan status penyertaan pemain negara ke Sukan SEA Vietnam atau Sukan Asia Hangzhou tahun depan tidak terjejas jika menyertai Sepak Takraw League atau STL. Nada sama disuarakan Majlis Sukan Negara mengenai pemain import yang bakal mengambil bahagian. Dalam pemilihan kita kepada atlet-atlet untuk ke Sukan SEA dan juga Sukan Asia itu tidak akan menjadi masalah kerana atlet-atlet ini dan juga pegawai-pegawai ini akan bernaung di bawah MOM selagi mana proses EGM ataupun pemilihan PSM itu belum lagi dimutamatkan. Kerana bagi saya yang penting ialah untuk saya menentukan bahawa tidak ada orang kata impact negatif kepada kontingen yang kita akan hantar kepada Sukan SEA di Hanoi dan juga Sukan Asia di China. Sekarang ni untuk memperkuatkan lagi kenyataan untuk penganjuran STL akan datang ini dalam platform yang terbaik, kita akan dapatkan kenyataan dari pihak MSN terutamanya Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara. Tindakan Astaf tersebut seolah-olah cuba menghalang penyertaan pemain luar untuk berkecimpung dalam kegiatan atau aktiviti yang dijalankan oleh bekas ahli gabungan Astaf. PSM dah tidak lagi menjadi ahli gabungan Astaf. Pada pandangan saya, PSM boleh buat apa saja di dalam negara ini dan sesiapa yang terlibat daripada pihak luar daripada PSM, mereka harus mengambil risiko dan tanggungjawab sendiri. Jadi saya rasa itu hak Astaf, tapi PSM masih boleh meneruskan apa-apa aktiviti kerana PSM masih bagi badan sukan yang sah dalam perlembagaan negara, dalam undang-undang negara. Baik, untuk itu sekian Sinar Awani, ikuti info terkini berhubung vaksin COVID-19 di halaman mikro interaktif di astroawani.com sekarang dan segala maklumat lain dalam astroawani.com juga di aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Sanaya. Assalamualaikum. Salam hormat.